Assalamualaikum kepada pelajar semua. Video kali ini kita akan sambung elektrolisis, faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Faktor yang kedua, kepekatan larutan. Jadi hari ini kita akan tengok pula kepekatan larutan. Sebelum ni kita dah tengok faktor yang pertama berdasarkan nilai E0 dia, iaitu di N0 kita akan mengambil nilai yang lebih negatif ataupun kurang positif. Dalam siri keupayaan elektrod piawai akan lebih mudah dinyacas. Lebih negatif ni maksudnya duduk di atas dalam siri. Manakala cation lebih positif ni bermaksud secara ringkasnya yang berada di bawah. Kemudian kita akan lihat bagaimana sekiranya larutan yang diberikan adalah suatu larutan yang pekat. Berdasarkan pernyataan di sini, faktor ini hanya dipertimbangkan untuk pemilihan ion pada anod sekiranya larutan aqueous mengandungi ion halida. Distresskan di sini hanya mengandungi ion halida. Jadi ion halida yang mempunyai kepekatan yang lebih tinggi di dalam elektrolit akan dinyacas dan dioksidakan pada anod walaupun nilai E0 ion halida lebih positif. Walaupun berada di bawah dalam siri, tapi dia tetap dipilih sekiranya kepekatannya lebih tinggi. Jadi kita akan buat ringkasan. So macam ni. Bila kita ada kepekatan larutan yang pekat. Larutan pekat. Macam mana kita nak tahu bahawa larutan tersebut adalah larutan pekat atau cair? Kita akan tengok kemolaran 1.0, 1.0 molar ataupun 0.1 dikira pekat. This is considered as pekat. Bila pekat, di anod akan berubah dari segi pemilihan. Di katod tidak berubah. Di katod sama. Sama dengan faktor yang pertama. Kita akan pilih yang lebih positif. Lebih positif ni bermaksud yang berada di bawah. Kita boleh abaikanlah di katod. Jadi sekarang kita tengok di anod. Bila di anod kemudian dia ada ion halida. Ion halida ada. Tekan yang kedua, anod tiada halida. Tiada halida. Biasa dia. Apabila ada ion halida, contohnya klorida, bromida dan iodida, secara ringkasnya ion-ion ini akan dipilih. Kerana mempunyai kepekatan yang lebih tinggi. Ion hidroksida tidak akan dipilih. Sebaliknya, ion halida inilah yang akan dipilih. Jika tiada, contohnya ada ion nitrat dan juga ion hidroksida, jadi kita akan follow faktor yang pertama, iaitu kita akan pilih E0 yang lebih negatif, iaitu hidroksida. Contoh larutan yang diberikan. Contoh, dia bagilah asid nitrik 1.0 mol per desimeter padu. Ini adalah larutan yang pekat. Ini pekat. Walaupun pekat, ion yang ada adalah ion nitrat dan juga ion hidroksida. Walaupun yang ini pekat, tidak dipilih. Tak tertakluk dalam peraturan kepekatan elektron. Kita akan memilih ion hidroksida. Kita akan dapat gas oksigen. Tapi di sini sekiranya ada klorida yang akan dipilih di mana menghasilkan gas klorin, dan ini adalah persamaan separuhnya. Sekiranya bromin 2Br- menghasilkan Br2 gas perak, dan iodin terhasil sekiranya iodida pekat digunakan
menghasilkan cecair berwarna perang. Ulang sekali lagi, sekiranya larutan pekat digunakan, contoh di sini HCl 1.0 mol per desimeter padu. So kita akan ada ion hidrogen, ion klorida dan juga ion hidroksida. So ion klorida adalah ion halida. So bila pekat, ion halida yang akan dipilih. Alasan kerana mempunyai kepekatan yang tinggi, bilangan dia banyak, so dia akan dipilih. So kita akan dapat hasil sama ada gas klorin, gas bromin dan juga iodine. Okey. Tapi di katod tiada perubahan. Okey, di katod sentiasa memilih inod yang lebih positif walaupun pekat. Okey, seterusnya kita akan lihat jenis elektrod. Faktor ini hanya dipertimbangkan untuk elektrod aktif, contoh kuprum atau argentum. Tiada anion yang dinyacas, atom logam pada anod membebaskan elektron bagi membentuk ion logam. Okey, sebentar kita tengok contoh dulu. Okey, ini contoh kita menggunakan larutan kuprum 2 sulfat. Kita tengok contoh. Okey, yang ini aktiviti 1J, sila buat. Kalau tengok di sini kita menggunakan larutan natrium klorida, ini pekat. So ada klorida. So terangkan. Okey, yang ini pula jenis elektrod. Sekarang kita tengok pula jenis elektrod. Okey, jenis elektrod. Cikgu akan bagi dalam bentuk catak alif. Okey, jenis elektrod kita akan lihat di anod. Okey, jenis elektrod apabila menggunakan elektrod logam, especially di anod. Elektrod logam, contoh elektrod logam yang digunakan kuprum atau argentum. Okey, so di anod elektrod logam digunakan. Kemudian apa akan berlaku? Sebelum itu kita bagi contoh dulu kuprum ataupun argentum. Okey, di katod juga katakan kuprum dan juga argentum. Maka di sini untuk di anod logam yang akan melepaskan elektron. Logam melepaskan elektron. Okey, bermaksud sekiranya kita menggunakan kuprum, maka elektrod kuprum akan melepaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Pemerhatian dia akan menipis. Okey. Dan di sini tiada anion. Tiada anion dinyacaskan. Okey, contohnya kita menggunakan elektrod kuprum. Sambung bateri dan larutan. Katakan kita menggunakan kuprum dan juga kuprum. Okey. So di sini yang panjang adalah anod, ini adalah katod. So kita akan perhatikan di katod terutamanya kuprum ini akan menipis, di mana dia akan menghasilkan ion kuprum 2 dan larut di dalam elektrolit. Katakan larutan elektrolit yang digunakan ialah kuprum 2 sulfat. So ion yang hadir ialah Cu2+, H+, SO4 2- dan juga hidroksida. So dua ion ini akan tertarik ke anod. Tetapi tidak dipilih. Hanya jadi perhiasan sahaja di situ. Okay. Instead, kuprum sendiri yang akan melepaskan elektron. Okey, faham tu. Tapi di katod ada ion Cu2+ dan juga ion hidrogen. Untuk di katod, okey, kita akan follow rule faktor yang pertama, iaitu
pilih ion dengan nilai nilai keupayaan elektrod piawai yang lebih positif. Jadi antara hidrogen dengan kuprum 2, ion kuprum 2 lebih positif. Maka di katod Cu2+ akan menerima elektron membentuk kuprum. So di sini kita akan nampak dia menebal kerana berpecah perang terenak. Cikgu ulang sekali lagi. Sekiranya kita ada menggunakan elektrod logam kuprum dan juga argentum, maka di anod yang kita kena tengok, anod yang diperhatikan, elektrod logam sendiri yang akan melepaskan elektron. Maksudnya elektrod logam yang akan mengion. Tiada pemilihan ion di sini, tiada anion yang dinyahcaskan, tetapi elektrod logam sendiri yang akan melepaskan elektron membentuk ion yang akan larut dalam elektrolit. Si kuprum, contohnya kita guna kuprum 2+ tambah 2E melepaskan elektron, so akan menipis. Kemudian ion kuprum 2 akan berada di dalam elektrolit. Seterusnya pergi ke katod. Untuk di katod kita akan follow rule formula faktor yang pertama, iaitu ion yang mempunyai nilai E0 yang lebih positif. So antara hidrogen dengan kuprum 2, jika anda semak, kita akan dapati nilai Cu2+ dia lebih positif. Positif 0.34 kalau tak silap cikgu. Hidrogen 0.00. Maka Cu2+ lah yang akan menerima elektron yang dipilih untuk dinyacas. Perpecah perang terenak, in the end kita akan nampak elektrod di katod akan menebal. Berkaitan dengan warna, kita akan bincang next lesson. Jadi kesimpulan untuk hari ini, kepekatan larutan, sekiranya larutan pekat, tengok di anod juga. Jika ada ion halida dipilih sebab kepekatan tinggi, bilangan ionnya banyak, maka hasil kita kemungkinan akan ada klorin, bromin, iodida. Hanya 3 halida ni saja yang kita bincangkan. Sekiranya anod tiada halida, contoh tiada tu sekiranya kita ada nitrat, ada nitrat dan juga ion hidroksida. Halida tak ada. So kita akan follow faktor yang pertama, kita akan pilih E0 yang lebih negatif. So hidroksida lebih negatif, maka kita akan dapat hasil gas oksigen, di mana 4 hidroksida akan menghasilkan 1 oksigen, 2 air setelah melepaskan 4 elektron. Untuk di katod kita akan sentiasa follow faktor yang pertama, akan pilih ion yang lebih positif yang berada di bawah. Jadi kesimpulannya, untuk tiga faktor yang mempengaruhi elektrolisis, di katod semuanya akan follow faktor yang pertama. Di katod sama saja kecuali di anod. Jadi anod ada 3 keadaan yang berbeza. Kalau cair, kita guna yang cair dan guna karbon, kita akan pilih yang berada di atas. Manakala jika kita menggunakan larutan yang pekat, tapi ada halida, kita akan pilih halida. Sekiranya tak ada halida, kita akan follow yang pertama, nilai E0. Jenis elektrod di anod, kita akan mengambil logam itu untuk dilepaskan elektron. Bermaksud anod itu sendiri yang akan melepaskan elektron, tapi dengan syarat kita menggunakan elektrod logam, contohnya kuprum ataupun argentum. So cikgu tinggalkan anda dengan homework latihan dalam modul muka surat 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49. Boleh PM cikgu untuk sebarang pertanyaan dan boleh ulang-ulang video ni sekiranya tak sempat ataupun cikgu laju. Sekian, terima kasih.